Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Amirah Nur Aisyah binti Samsul Amri akan bercakap tentang topik kategori-kategori yang terdapat di dalam murid pendidikan khas. Okey, sebelum tu, bila kita bercakap tentang pendidikan khas, bila kita tengok zaman semakin maju, majulah kan. Kita tengok pendidikan khas ni semakin mendapat perhatian daripada rakyat Malaysia, betul tak? Tapi masih ramai yang tidak tahu tentang kategori yang lebih terperinci yang sebenarnya tentang murid-murid pendidikan khas ni. Okey, jadi jom Mira terang. Okey, untuk pendidikan khas ni sebenarnya yang utama kita dapat bahagikan kepada 3. Okey, yang pertama, murid yang mempunyai masalah penglihatan. Yang kedua, murid yang mempunyai masalah pendengaran. Dan yang ketiga, murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Okey, ini dalam pendidikan khas. Jadi kalau yang untuk masalah penglihatan dan juga masalah pendengaran ni, Mira tak boleh nak explain sebab bukan bidang Mira lah. Yang untuk kos dua kos ni, kalau di IPG kita boleh lihat ada di IPIK, IPG Ilmu Khas. Okay, mereka lebih arif lah tentang masalah pendengaran dan penglihatan ni. Tapi macam untuk Mira merupakan salah seorang siswi IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Okay, di Perempuan Melayu Melaka ni, pendidikan khas dia adalah bertumpukan kepada masalah pembelajaran. Okay, jadi dalam masalah pembelajaran ni, kita boleh bahagikan lagi murid-murid istimewa kita ni. Jadi ada berapa? Okey, untuk masalah pembelajaran ni kita dapat bahagikan kepada 6 kategori untuk murid-murid istimewa kita ni. Okey, yang pertama ialah autism, yang kedua disleksia, yang ketiga sindrom Down, yang keempat ADHD, yang kelima cerebral palsy, dan yang terakhir ialah pintar cerdas. Okey, yang pertama Mira akan terang tentang autism. Okey, kalau kita boleh ambil contoh kan, kita tengok anak artis yang popular dekat Malaysia iaitu Zarina Zainuddin, ada anak autism kan. Jadi bila kita tengok dari situ, kita boleh kena pastilah ciri-ciri autism ni suka bersendirian, sukar untuk bergaul, sukar untuk bercakap, kadang-kadang nak buat eye contact pun susah. Dan mereka ni ada satu macam bad temper lah, cepat marah. Maksudnya kalau dia ada mood dia juga. Dan kalau kita tengok murid autism ni ada masalah repetition, ataupun kalau satu istilah dia kita panggil ekolalia. Okay, ekolalia ni murid autism dia suka ulang balik apa yang kita cakap. Okay, contoh Mira cakap dengan murid autism, Ali boleh tak tolong cikgu ambilkan buku tu? Nanti murid autism tu akan ulang balik, boleh tak ambilkan buku tu? Maksudnya mereka ada masalah pertuturan sikit lah. Jadi itu antara ciri-ciri murid autism. Okey, seterusnya Mira akan terang tentang murid sindrom Down. Okey, murid sindrom Down ni rasanya senang sangat nak cam. Sebab murid sindrom Down ni ada ciri-ciri fizikal muka yang lebih kurang sama kan. Dan mereka punya tapak tangan pun ada ada satu je line dekat sini. Jadi kalau macam ada siapa-siapa yang terjumpa ke atau ada sedara sindrom Down, mungkinlah boleh tengok tapak tangan mereka macam mana kan. Dan sindrom Down ni faktor dia sebab terlebih satu kromosom lah. Jadi kalau nak hurai tentang ciri-ciri tingkah laku murid sindrom Down ni, dia sebenarnya seorang yang sangat lovely, penyayang, suka peluk, manja. Tapi kadang-kadang kita kena pandai kawal lah. Tak boleh juga kalau kita terlampau manjakan atau mesra sangat. Okay? Nanti yelah, kena pandai kawal maksudnya. Jadi murid-murid sindrom Down ni, antara lagi ciri dia
lidah tebal. Disebabkan murid sindrom Down ni ada lidah yang tebal, jadi mereka agak sukar lah untuk bertutur dan nak menyebut. Jadi kalau murid sindrom Down ni, sebenarnya kita kaitkan dengan macam terapi pertuturan. Maksudnya pergerakan mulut, lidah untuk memudahkan murid sindrom Down tu untuk bertutur dengan kita. Okey, seterusnya kita pergi pada murid disleksia. Okey, murid disleksia ni ada masalah untuk cam huruf. Bukan masalah cam huruf tak. Dia ada masalah terbalik. Nampak perkataan yang lebih kurang sama tu tapi terbalik, huruf terbalik. Contoh, patutnya huruf tu huruf B tapi murid disleksia tu nampak huruf D. Jadi kesianlah dekat mereka kan, sebab macam kita nampak tulisan tu macam biasa tapi memang ada sistem dalam otak mereka yang, ataupun sistem saraf yang, sistem otak mereka yang menyebabkan mereka nampak tulisan tu terbalik. Jadi disebabkan mereka ni ada masalah untuk ada masalah huruf terbalik ni untuk cam dengan betul, macam huruf B ni. Jadi dari situlah terwujudnya juga masalah pertuturan, sebab bila nak baca pun tak lepas. Jadi nak bercakap pun kadang-kadang nak membaca dan membaca teks tu pun ada masalah. Jadi pertuturan pun ada masalah. Kadang-kadang contoh yang macam cikgu panggil, okey, panggil Ali, baca teks ni. Kadang-kadang mereka jadi segan nak baca sebab mereka nampak huruf tu terbalik. So bila nampak huruf tu terbalik, baca pun jadi salah. Jadi itu antara ciri-ciri murid disleksia. Okay, seterusnya yang keempat. Okay, yang keempat ni ADHD. Okay, murid ADHD ni hyperaktif. So kalau aktif maksudnya hyperaktif, tak boleh nak duduk diam lah. Maksudnya sentiasa bergerak, suka kacau kawan. Kadang-kadang nak duduk sampai 10 minit pun tak boleh, nak duduk diam, nak dengar cikgu mengajar kan. Dan kadang-kadang murid ADHD ni ada je yang, maksudnya yang teruk sampai tahap kena makan ubat sebab tak nak bagi aktif sangat. Dan mereka ni sukalah ganggu kawan dalam kelas. Ganggu kawan ni merupakan salah satu tingkah laku distraktif lah, sebab kadang-kadang ganggu kawan sampai kawan tu rimas dan kelas PDP pun terganggu. Jadi itu merupakan antara ciri murid ADHD. Seterusnya yang kelima. Okay, yang kelima ni murid cerebral palsy. Okay, kalau perasan kan, kalau dekat sekolah, ada certain sekolah ada murid yang naik kerusi roda. Okay, kerusi roda tu kebiasaannya lah, itulah murid cerebral palsy. Sebab mereka ni ada masalah kecacatan dari segi fizikal. Kadang-kadang lahir-lahir memang macam kaki sebelah tu memang dah tak boleh nak bergerak, ataupun tangan sebelah tak boleh nak bergerak. Jadi mereka ni disebabkan kekurangan dari segi fizikal, jadi mereka pun susah nak belajar lah, susah. So sebab tu dia kategori sebagai masalah pembelajaran. Dia jadi terhad lah. Murid lain boleh menulis macam biasa, boleh pegang pensel, tapi murid cerebral palsy ni kadang-kadang nak genggam bola yang sederhana tu pun sangatlah ambil masa nak latih mereka. Jadi itu antara ciri-ciri murid cerebral palsy. Okay, yang terakhir ialah murid pintar cerdas. Okay, pintar cerdas ni murid ni ada satu kelebihan yang agak luar biasa dari murid biasa, ataupun murid arus perdana. Contohnya boleh main piano tanpa belajar dengan sesiapa pun. Maksudnya tiba-tiba je pandai main piano, ataupun pandai berbahasa dalam banyak bahasa, sampai 5 atau 6 bahasa. Ataupun yang kita biasa nampak murid autism, murid autism ni dia ada yang pintar cerdas sebab pandai speaking. Power lah speaking macam yang accent yang wow yang
Yalah, yang Mira sendiri pun tak boleh nak cakap accent macam tu. Jadi murid pintar cerdas ni kadang-kadang ada yang dimasukkan dalam kelas inklusif. Okay, kelas inklusif ni bermaksud murid pendidikan khas. Murid pendidikan khas masalah pembelajaran ni berada bersama-sama dengan murid di arus perdana. Okay, sebab apa murid pintar cerdas ni bolehlah faham pembelajaran dengan baik. Cuma timbulnya isu di situ apabila kadang-kadang murid pintar cerdas ni terlalu pintar sampai cikgu-cikgu pun macam, bukan nak kata cikgu tu tak berkaliber, tapi maksudnya sampai cikgu pun kadang-kadang tak boleh nak jawab soalan murid-murid yang pintar cerdas ni sebab soalan dia terlampau tinggi aras dia. Okay, sedikit tambahan untuk pintar cerdas. Okay, murid pintar cerdas atau high function ni ditempatkan di pendidikan khas kerana tahap kepandaian yang agak luar biasa dan tidak bersesuaian dengan tahap kognitif murid di aliran perdana sehingga menyebabkan terganggunya kelancaran PDP itu. Ini bermakna mereka memerlukan sesuatu yang lebih mencabar untuk mereka belajar. Okay, bukan itu sahaja, murid pintar cerdas ini juga tak semestinya mahir dalam semua bidang atau aspek. Okay, ada sesetengah tu dalam satu bidang sahaja. Sebagai contohnya, ada murid yang mahir dalam berbahasa Inggeris, murid pintar cerdas yang mahir dalam bahasa Inggeris tetapi mempunyai masalah tingkah laku distraktif seperti ADHD atau bercirikan autism ataupun mempunyai kekurangan dari segi kemahiran pengiraan. Okay, jadi rasanya itu saja perkongsian Mira tentang pendidikan khas. Mira pun masih baru nak praktikum. So kemungkinan daripada maklumat yang Mira kongsi tu mungkinlah ada kekurangan dia, ada yang tak cukup, ada yang tercicir ke apa. Jadi Mira minta maaf sangat-sangat. Tapi itulah yang cuba Mira sampaikan. Jadi rumusan dia, murid pendidikan khas ni kita dapat bahagi kepada 3 kategori, iaitu murid masalah penglihatan, murid masalah pendengaran dan juga murid masalah pembelajaran. Okey. Jadi rasanya itu sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu daripada Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.